atau di dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah. Sebab tu kita sebut hari raya kurban sebagai hari raya Aidul Adha. Kalimah adha diambil daripada kalimah udhiyah atau tadhiyah yang bermaksud sembelihan korban. Maka udhiyah atau tadhiyah ini adalah haiwan yang disembelih, yang ditumpahkan darah demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu daripada syariat Islam. Dilaksanakan ibadah korban ini adalah pada hari raya Idul Adha dan pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang mana kita tahu bahawa 10 hari yang pertama di dalam bulan-bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia, dan 10 hari yang pertama Ashrul Awal, 10 yang awal dalam bulan Zulhijjah adalah merupakan sebaik-baik ayam, sebaik-baik hari yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah korban ini sebagai salah satu daripada syiar Islam, yang mana syiar Islam ini diagungkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ia datang daripada hati yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan hendaklah kamu menyembelih haiwan korban. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah dalam perbahasan tentang ibadah korban ini, ia adalah merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, barang siapa yang berkemampuan maka hendaklah dia melakukan ibadah korban fi kulli am, pada setiap tahun." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa-siapa yang mampu maka hendaklah dia melakukan ibadah korban pada setiap tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila adamiyun ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min ardi fatibu biha nafsan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan anak Adam yang lebih disukai oleh Allah pada hari Yaumun Nahar. Hari Yaumun Nahar, hari raya korban. Ahabba ila Allah, yang lebih disukai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah atau menyembelih binatang korban. Dan haiwan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan rambut, dengan bulunya, dan darah yang dititiskan di atas bumi. Darah-darah binatang korban yang dititih itu sudah ditulis pahalanya. Sudah ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya tumpah atas muka bumi. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, para ulama berbeza pendapat dalam menentukan kesunahan ibadah korban ini. Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan hukum kewajipan bagi ibadah korban. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, ibadah korban, sembelihan binatang pada setiap tahun bagi orang-orang yang beriman adalah sunnah. Tetapi apa hukumnya? Maka hukumnya ulama berbeza pendapat. Di kalangan majoriti para ulama Islam yang kita sebut sebagai jumhur, mereka berpendapat menyembelih haiwan binatang korban pada setiap tahun adalah sunnah.
atau disebut sebagai sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut dan bukan wajib. Ini adalah pendapat daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat menyembelih haiwan korban pada setiap tahun hukumnya adalah sunnah dan merupakan sunat yang dituntut atau sunat muakkad. Jadi Nabi SAW memerintahkan supaya orang-orang yang hendak melakukan korban tidak memotong rambut dan mencabut kuku atau memotong kuku. Jangan cabut rambut bulu kita dan jangan potong kuku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza daqala al-ashru wa arada ahadukum an yudahhi fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Kata Nabi SAW, apabila telah memasuki 10 bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, Al-Ashru ni adalah hari-hari 10 bulan Zulhijjah tu, dan sesiapa yang ingin berkorban, dia ada niat nak berkorban, fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an, maka jangan dia usik rambut dia dan kuku-kuku dia, jangan. Hadis riwayat Muslim, dan para ulama telah bersepakat hal ini sah korban seseorang itu ataupun sunnah yang dituntut pahala bagi seseorang yang berkorban itu selagi mana dia tidak potong rambut dan cabut kuku dia. Baik, para ulama berpendapat bahawa ia adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat tinggi, sunnah yang tinggi, yang mana ia adalah merupakan amalan para sahabat Nabi dan dilakukan oleh orang-orang generasi awal Islam. Orang awal Islam dulu, orang salaf, mereka semua tak tinggal korban. Setiap tahun mereka simpan duit, dan apabila datang hari raya korban atau 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13, mereka pasti akan menyembelih binatang ternak, dan dagingnya diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan umat Islam. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, jadi para ulama terbahagi kepada dua pendapat. Satu yang mengatakan ianya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut, yang sunat yang dituntut, dan ia sunnah dan sunat yang dituntut. Manakala pendapat yang kedua di kalangan para ulama, mereka mengatakan ianya sunnah yang wajib, sunnah amalan yang dibuat oleh Nabi yang wajib. Pendapat yang mengatakan ibadah korban ini adalah wajib adalah merupakan pendapat daripada mazhab Hanafi. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat ibadah korban wajib bagi setiap umat Islam setahun sekali. Setiap tahun, setahun sekali wajib melaksanakan ibadah korban, kerana ia adalah sunnah yang wajib di sisi mereka. Dan selain daripada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Rabi'ah, Lais bin Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam As-Sawri, antara ulama yang berfatwa bahawa amalan perbuatan korban ini juga adalah fardu dan wajib berdasarkan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, perintah dari Allah, dirikanlah solat kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Kalimah wanhar dalam ayat ini bermaksud fi'il amal, kata perintah dari Allah, yang mana menurut mereka adalah suruhan wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahkan pula terdapat hadis dari Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, man kana lahu sa'atun, siapa yang ada kemampuan, walam yudahi, tetapi tidak melakukan ibadah korban, tidak menyembelih binatang. Siapa mampu, ada duit tapi dia tak nak beli binatang korban dan tak nak pergi sembelih, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan sekali-kali mendatangi tempat sembahyang kami, kata Nabi SAW. Hadis ini menyebut seolah-olah Nabi mencegah siapa-siapa yang tak main korban ni, jangan main sembahyang dengan kami. Bukan geng kami lah, bukan orang Islam lah, kalau ada duit tapi tak mau berkorban. Jadi majoriti para ulama terbagi kepada dua. Yang pertama, majoriti para ulama mengatakan walaupun ada hadis yang tegas begitu, ia masih sunat yang muakkad, sunat yang tinggi yang dituntut. Meninggalkan korban bagi yang mampu makruh, tidaklah haram. Tetapi mazhab Abu Hanifah dan beberapa bilangan mazhab yang kecil seperti mazhab As-Sawri, Al-Auza'i, Lais bin Sa'ad, Imam Rabi'ah,
maka mereka berpendapat hukum sunnah korban ini ialah fardu, wajib. Ialah wajib. Jadi para ulama mengatakan bahawa hukum ibadah korban ni ada dua. Satu mengatakan ianya wajib sebagaimana mazhab Hanafi, Rabi'ah, Lais bin Sa'ad, mazhab Auza'i, As-Sawri. Satu lagi mengatakan hukum sunnah bagi ibadah korban ini ialah sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Baik anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Jadi kita pergi bab yang seterusnya dalam masalah ibadah korban ini. Apa yang patut dikorbankan? Yang patut dikorbankan ialah binatang korban. Setiap tahun kita disunahkan menyembelih binatang korban, tumpahkan darahnya dan dagingnya diberi kepada fakir miskin dan dimakan sebahagian oleh orang yang melakukan korban tersebut. Binatang apa yang kita nak kena sembelih? Binatang yang dikenali sebagai al-an'am, binatang ternak. Maka syarat untuk menyembelih binatang korban ni bukan semua jenis binatang boleh kita pergi korban. Ayam itik tak boleh. Ayam itik tak boleh. Dia bukan dikira sebagai al-an'am. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang al-an'am. Sampaikan dalam Al-Quran kita ada surah Al-An'am, surah binatang ternak. Jadi apa dia binatang ternak? Para ulama meletakkan binatang ternak yang disembelih itu hanya 3. Yang pertama ialah kambing. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis yang sahih, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing, berkorban 2 ekor kambing untuk diri baginda dan umat baginda SAW. Yang kedua ialah lembu, dan yang ketiga ialah unta. Maka inilah 3 binatang ternak yang disebut sebagai al-an'am. Jangan pergi sembelih ayam itik, angsa dan sebagainya. Itu bukan al-an'am, binatang ternak yang berkaki 4. Al-an'am ni maksudnya binatang ternak yang berkaki 4, yang digembala berkaki 4, yang ada isi yang banyak, yang menjadi kebiasaan manusia untuk disembelih bagi menjamu manusia makan. Jadi kuda tak termasuk. Kuda bukan al-an'am. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, kemudian yang kedua ialah binatang ternak itu mestilah binatang ternak yang telah masuk usia yang cukup, usia yang sempurna, yang selayaknya isinya disembelih atau dikorbankan, atau disebut sebagai as-saniyah, usia as-saniyah. Maknanya binatang ternak itu telah masuk usia yang dewasa, masuk pada usia matang, yang mana giginya telah tumbuh, daripada keempat-empat gigi hadapannya, 2 di atas dan 2 di bawah telah sempurna. Hikmah daripada usia binatang ini yang disebut sebagai saniyah ini adalah kerana bagi mengelakkan adanya binatang-binatang yang muda yang dikorbankan, sekaligus menyebabkan potensi binatang itu untuk membesar lebih banyak, dagingnya lebih banyak, dan supaya dia melahirkan dan sebagainya, tidak merugikan orang yang memiliki gembala atau memiliki binatang ternak tersebut. Ini adalah di antara rahmat dalam syariat Islam, bahawa bukanlah kita asalkan boleh berkorban binatang, kita korbankan kambing yang kecil-kecil, lembu yang kecil-kecil, dan unta yang kecil. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mensyaratkan dalam ibadah ini dibuat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu tidaklah akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Maknanya kita nak sembelih itu kita bagi hak terbaik, hak dah cukup usia yang matang, yang telah sempurna daging dan tubuh badannya. Dan binatang korban itu tak boleh yang cacat, tak boleh yang isinya terpotong atau kurang isinya. Macam contoh, ekor tak ada, telinga tak ada, hidung tak ada, bahagian haiwan yang tidak sempurna, maka tidak dibenarkan untuk berkorban, ianya tidak sah. Begitu juga bukanlah binatang itu binatang yang kurus, bukanlah binatang yang kurus, dan bukanlah binatang yang berpenyakit. Jangan bagi lembu sakit, jangan bagi binatang-binatang sakit. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,
Jadi binatang korban itu adalah merupakan amalan yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis, Nabi pernah menyembelih 2 ekor kibas. Kibas kambing lah, 2 ekor kibas yang gemuk, yang bertanduk. Nabi sembelih pun yang gemuk, yang bertanduk. Yang pertama, Nabi niatkan untuk umat baginda SAW. Seekor kambing tu Nabi niat untuk umat baginda. Yang kedua, Nabi sembelih, Nabi niatkan untuk keluarga baginda SAW. Jadi menjadi kebiasaan di dalam hadis riwayat Malik dalam Muwatta bahawa orang-orang salaf, para sahabat Nabi, menjadi kebiasaan mereka berkorban seekor kambing, minima seekor kambing setiap orang dari keluarga masing-masing. Pada zaman sahabat Nabi, mereka pakai duk sembelih kambing seorang satu dalam keluarga mereka, sebagai korban dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksudkan ialah mereka sembelih seekor kambing itu, mereka niat pahalanya untuk ahli keluarga dan sebagainya. Tetapi untuk dijadikan biaya korban itu, belanja korban, maka dalam Islam, dalam mazhab, para ulama menyebut seekor kambing adalah untuk seorang. Maknanya belanja nak buat korban tu, dia tak boleh kita kongsi duit, beli kongsi 2-3 orang nak beli seekor binatang, tak boleh. Kalau kambing kena seorang saja duit daripada seorang. Tetapi kalau lembu boleh berkongsi sebanyak 7 orang. Begitu juga dengan unta, 7 orang berkongsi untuk membeli seekor lembu, sehingga disebut 7 bahagian bagi lembu dan unta, 1 bahagian bagi kambing. Maknanya maksud bahagian itu ialah bahagian sembelihan belanja duit yang dikeluarkan. Tetapi kalau kata nak niatkan pahala tu untuk semua orang, walaupun sembelih 1 bahagian seekor kambing, tidak ada masalah, dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, jadi berkenaan dengan korban ini, ada beberapa perkara yang kita perlu faham. Ianya adalah sunnah, dan lelaki atau perempuan kedua-duanya boleh menyembelih binatang korban mereka sendiri, tak perlu suruh orang lain. Di dalam riwayat bahawa sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyuruh anak perempuan dia menyembelih binatang korbannya sendiri. Jadi orang perempuan pun boleh sembelih binatang korban. Kalau tak boleh unta dan lembu, orang perempuan boleh sembelih kambing, sembelih sendiri. Hukumnya sah, sama seperti orang lelaki yang menyembelih binatang korban dengan menyebut nama Allah dan bertakbir memuji Allah, maka ditumpahkan darah, disembelih haiwan kambing, unta dan lembu tersebut sebagai tanda ibadah kepada Allah, dan daging daripada sembelihan itu diagih-agihkan kepada orang fakir miskin, dan disunahkan daripada orang yang melakukan korban itu merasai sedikit daging, ambil sedikit daging untuk dimakan oleh ahli keluarga mereka sebagai keberkatan. Baik anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, termasuk sunnah orang yang melakukan korban itu dia sendiri yang menyembelih, dan termasuk sunnah dia melihat darah yang ditumpahkan, kerana ia akan mendoakan orang-orang yang melakukan korban. Baik anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bolehkah kita melakukan ibadah korban? Bolehkah kita melakukan ibadah korban bagi orang yang sudah mati? Jadi para ulama terbahagi kepada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh kita berkorban untuk keluarga kita yang sudah meninggal, seperti bapa kita, saudara mara kita yang telah meninggal dunia, kita membuat sembelihan korban, niatkan ke atas mereka. Ini adalah pendapat yang disebut daripada jumhur. Maknanya boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal dan korbannya sah. Walau bagaimanapun, ianya dianggap makruh oleh ulama-ulama Malikiyah. Ulama-ulama Malikiyah mereka kata makruh. Tetapi di kalangan para fuqaha seperti Hanafi dan Hanbali, mereka menganggap bahawa hukumnya adalah sah dan diterima oleh Allah. Walau bagaimanapun, menariknya fuqaha dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mereka menganggap bahawa orang-orang yang sudah mati tidak boleh dilakukan ibadah korban. Dalam mazhab Syafi'i terbalik sikit.
Hambali kata boleh kita sembelih korban untuk orang yang sudah meninggal. Hambali kata boleh. Hanafi kata boleh sembelih korban untuk orang yang sudah meninggal, kita niatkan pahala kepada mereka. Mazhab Maliki kata orang yang sudah meninggal kita niatkan korban kepada dia boleh, cuma makruh. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan tidak sah. Tidak boleh menyembelih korban niatkan pada orang yang sudah meninggal dunia kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat atau si mati tadi ada meninggalkan duit untuk diwakafkan untuk ibadat korban. Jika tidak, maka tidak sah. Tidak boleh kirim pahala pada orang yang sudah mati. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Jadi anak-anak yang dikasih sekalian, maka sebab itu kita kena faham. Dalam bab korban ni, kita disuruh supaya melaksanakan yang terbaik daripada binatang korban yang kita ada. Jadi binatang yang, kalau boleh carilah kambing yang paling mahal, unta yang paling mahal, atau bakar, lembu yang paling mahal yang boleh kita dapati sekiranya kita mampu. Sekiranya kita mampulah. Kalau tak mampu, ambillah apa yang elok, yang baik, yang sempurna, yang dengan harga yang kita mampu, yang sah untuk dilakukan ibadah korban. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, amalan korban pada zaman Nabi SAW dilakukan oleh para sahabat pada hari raya Aidul Adha. Jadi selepas solat hari raya Aidul Adha, disunahkan terus untuk melakukan korban. Maka sebab itu termasuk sunnah pada hari raya Aidul Adha, disunahkan solat dulu sebelum makan. Solat dulu sebelum makan. Berbeza dengan hari raya Aidul Fitri, kita hari raya Aidul Fitri kita disunahkan pergi makan dulu. Sebelum keluar rumah, kita makan dulu di rumah. Disunahkan menjamah beberapa butir tamar untuk membuka puasa kita, bagi membuktikan hari ini hari raya, kita tak puasa dah, kita makan. Kemudian barulah kita pergi ke masjid dalam keadaan sudah makan. Manakala hari raya Aidul Adha, disunahkan kita untuk keluar rumah dalam keadaan tidak makan, perut kosong. Maka disunahkan kita keluar rumah dalam keadaan tidak makan hari raya Aidul Adha, dan selesai solat baru makan. Selesai solat khutbah baru makan. Dan sebaik-baiknya adalah selesai solat khutbah, kita pergi lapah daging, sembelih korban. Lepas sembelih korban, ambil daging bawa balik, makan daging yang kita bawa balik daripada korban. Itu yang disunahkan. Itu yang terbaik lah. Mana hari raya Idul Adha ni makannya kaya lambat lah. makan daging. Sebab apa tuan-tuan, sahabat-sahabat dan anak-anak yang dikasihi sekalian, Islam dulu, orang Islam zaman Nabi SAW dulu, mereka bukan makan daging tiap-tiap hari macam kita. Kita ni hari-hari pergi market, beli daging, makan balik ke rumah. Nabi SAW, diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah, sangat jarang makan daging. Setahun sekali, 2 kali, atau berapa kali baru makan daging. Suatu hari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berjalan, melihat ada sekumpulan orang lelaki tabi'in sedang membakar daging panggang. Lalu mempelawak Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku mengenali Nabi SAW, dan Nabi ni dia tak pernah makan daging panggang yang kamu buat macam ni. Maknanya dengan masak dengan cantik, dengan panggang enak macam tu. Jadi Nabi SAW sangat menyukai kambing, dan Nabi menyukai bahagian paha. Bagian paha tu, bagian belakang paha. Nabi sangat menyukai bahagian kaki paha tu. Tetapi boleh dikira dengan jari berapa kali seumur hidup Nabi makan daging tersebut. Maknanya bukanlah makan hari-hari. Jadi maka sebab itu kita sebut bahawa, kerana itu termasuk sunnah bagi orang yang meraihkan hari raya Aidul Adha, maka dia keluar dari rumah pagi-pagi tak makan, dia pergi masjid, dia menghadiri khutbah. Lepas khutbah, maka dia melaksanakan ibadah korban di kawasan lapang, dan kemudian lepas korban tu, lapah dan sebagainya, balik daging dan masak daging tu dan makan daging yang diperolehi dari korban itu. Itulah sunnah yang terbaik. Maka sebab itu kalau kita lihat di tanah Arab dan sebagainya, mereka berkorban di tempat semayang. Kerana semayang itu bukan di masjid, di kawasan lapang. Di sunnah Nabi SAW melakukan solat di tanah lapang. Ini antara hikmah dia. Jadi para sahabat dan umat Islam, mereka pergi ke tempat lapang yang dipanggil musalla, kawasan solat, kawasan lapang. Bila main ke kawasan lapang,
mereka hadir solat. Lepas solat, mereka pun mendengar khutbah. Dan selesai mendengar khutbah, maka mereka akan bawa binatang ternak datang ke tempat musalla tadi. Orang ramai pun ada lagi, bawa binatang ternak masing-masing, sembelih dekat situ. Sembelih dekat situ sekali. Ramai sepakat duk sembelih binatang masing-masing, duk lapar, dan agih terus pada orang-orang fakir yang ada di situ, orang yang memerlukan dan sebagainya, umat Islam. Sehingga masing-masing dapat daging, dapat habuan, dan balik rumah makan daging masing-masing yang diperolehi, dan bersyukur kepada Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, takbir hari raya Aidul Adha ni lebih panjang. Takbir ni ada dua, satu takbir muqayyad, takbir yang terikat, satu lagi takbir mutlak. Takbir yang mutlak ni bila-bila habis takbir. Takbir muqayyad ni takbir yang terikat dengan peristiwa, macam hari raya Aidul Adha atau hari raya Aidul Fitri. Kalau hari raya Aidul Fitri, kita disunahkan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita bertakbir hari raya ni. Kalau hari raya Aidul Fitri, kita bertakbir pada waktu malam. Daripada maghrib terbenamnya matahari 30 Ramadan, kita disunahkan bertakbir, takbir raya, sampailah imam bangun solat hari raya. Sampailah imam kat takbir sembahyang raya, disunahkan takbir raya. Lepas sembahyang raya tak ada takbir lah. Tetapi takbir hari raya untuk Aidul Adha, dia tak sama. Dia panjang. Dia lagi panjang daripada Aidul Fitri. Dia daripada hari raya Aidul Adha tu, dia sampai hari raya yang hari raya yang ke-13. 13 Zulhijjah, hari waktu solat asar. Tamatnya solat asar hari raya Zulhijjah, 13 Zulhijjah tu, barulah berakhir takbir muqayyad, takbir hari raya. Jadi sebab panjang waktu dia. Ini adalah antara kelebihan hari raya Aidul Adha. Raya dia panjang sikit. Jadi sebab tu kita boleh korbankan sembelih binatang ni. Kita boleh korban pada hari raya Aidul Adha tu, hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, 11, 12, 13, hari raya keempat. Hari raya keempat. So maknanya takbir tu sampai hari raya keempat. Sampai hari raya keempat, sampailah lepas solat asar. Sampailah solat asar, lepas asar tu dah tidak ada takbir. 11 tu hari raya kedua, lupa. 11 hari raya kedua, 12 hari raya ketiga, 13 hari raya keempat. Begitu. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, demikian sedikit sebanyak mukadimah ataupun penjelasan mengenai sunnah hari raya korban yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita sebut sebagai hari 11, 12, 13, hari-hari tasyrik. Hari tasyrik, hari-hari yang disunahkan untuk disembelih dan ditumpahkan darah. Baik, kita dah sebut tadi binatang-binatang korban ni dia ada usia dia. Dia ada usia dia. Kalau kambing, minta anak-anak kena perhatilah, sahabat-sahabat yang dah dewasa mungkin dah biasa dengan benda ni. Tapi kalau anak-anak, cuba perhatikan kambing ni ada usia dia. Kambing yang dibenarkan untuk disembelih adalah kambing yang telah berusia setahun penuh, setahun ke atas, iaitu kambing biri-biri. Kalau kambing biri-biri ni, dia mesti setahun ke atas penuh. Sebagian ulama mengatakan kambing biri-biri ni ada yang 8 bulan, 7 bulan pun dah boleh dah. 8 bulan, 7 bulan. Itu perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha berdasarkan beberapa hadis dan sebagainya. Tapi yang masyhur kita sebut kambing umur dia minimum setahun. Kalau kambing kampung, dia syarat untuk sah untuk dikorbankan adalah 2 tahun. 2 tahun kambing kampung. Jadi para ulama mengatakan bahawa kambing ni dia ada jenis-jenis dia. Dia ada kambing kibas, dia ada biri-biri, dia tak sama. Manakala lembu usia yang dibenarkan untuk sembelih korban, maknanya usia yang dewasa, yang matang, yang kita anggap sebagai sah sembelihan adalah pada usia 2 tahun. Lembu 2 tahun. Kalau kambing setahun, lembu 2 tahun. Manakala kambing yang disebut sebagai kambing biri, kibas,
usia dia dalam 8 bulan, 9 bulan atau setahun sudah memadai menurut sebagian pendapat fuqaha. Kalau kambing kampung yang saya sebut tadi, dia ada istilah dia, kambing kampung ni dia kecil, dia kena tunggu 2 tahun baru cukup usia. Berbeza dengan bibiri, dia cepat. Begitu juga dengan lembu 2 tahun. Sempurna 2 tahun maka boleh dikorbankan. Adapun unta lama. Unta untuk usia dia tu dewasa dan cukup isi dia dan padat sehingga dikorbankan, itu menjadi sunnah yang dituntut. Dia usia dia 5 tahun atau 6 tahun. 5 ke 6 tahun. Maknanya usia unta ni kena lama sikit sebab dia makan masa nak membesar. Jadi unta yang 5 tahun tu barulah dianggap sebagai masuk usia yang disunahkan untuk berkorban. Jadi sebab tu kita sebut tadi bahawa binatang korban ni dia ada usia-usia dia. Kena tanya pada tuan punya kambing lah, biasa dia pun tahu lah beza belah kambing ni. Dan para ulama dia berbeza pendapat tentang menetapkan usia tu berdasarkan satu contoh dari Nabi dan sahabat. Yang kedua adalah melihat kepada fizik, bentuk fizik dan bentuk biologi binatang itu, dia sudut tempoh dewasa dia. Sebab tak sama kambing kampung, kambing bibiri, kambing kibas. Lepas tu ada feral lagi, kambing feral, kambing liak di Australia. Semua binatang ni dia ada beza. Kambing liak ni ulama kata tak boleh korban sebab dia bukan an'am. Kalau kita ambil kambing liak, kita belah dan sudah jadi binatang ternak, baru boleh dikorbankan menurut sebagian pendapat. Baik anak-anak yang dikasih sekalian, jadi dalam menyembelih binatang korban ini, kita disunahkan untuk selalu ingat bahawa sebaik-baiknya orang yang berkorban itu melihat sendiri sembelihan itu. Kecuali dia terpaksa wakil buat korban tu di tempat lain, maka itu cerita lain lah. Tetapi itu adalah bukan disunahkan. Tak berapa nak sunnah. Sunnah ni adalah kita sembelih korban di daerah kita, di kawasan kita, kecuali terlalu banyak daging dan sudah memenuhi keperluan masyarakat dan terdapat wilayah-wilayah Islam yang miskin yang lebih memerlukan daging daripada kawasan kita, maka barulah boleh dipindahkan korban ke tempat lain. Dan ketika itu hukum pun telah berubah sebab situasi pun berubah, keperluan pun tidak sama. Baik anak-anak yang dikasih sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan, saya rasa cukup sekadar itu sebagai mukadimah kita dalam perbahasan korban. InsyaAllah kita akan cari masa lagi untuk berbincang tentang hal ini. Dan kita akan masuk pula pada perbezaan korban dan akikah dan sembelihan nazar, yang mana dia tak sama. Korban ni dia hanya pada Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Manakala sembelihan akikah dia adalah berkait dengan anak yang dilahirkan. Sembelihan akikah ni dia berkait dengan anak yang dilahirkan. Anak lelaki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing disembelih pada hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 dan seterusnya. Sembelihan akikah adalah untuk bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak, atas kelahiran waris, kelahiran anak yang dilahirkan. So dia bukan macam korban yang buat setiap tahun. Berbeza dengan sembelihan nazar. Nazar pula kita mewajibkan ke atas diri kita sembelihan yang harus, yang sunat sebagai wajib atas kerana bersyukur pada Allah atas sesuatu nikmat atau atas sesuatu tujuan. Contoh kita bernazar pada Allah, dapat kerja aku nak sembelih korban, maka wajib atas kita apabila kita dapat kerja tersebut untuk melaksanakan apa yang dijanjikan kepada Allah. Ketika itu sembelih daging korban wajib atas kita. Dan bezanya ialah akikah disunahkan kita sembelih korban, akikah ni disunahkan kita sembelih kambing atau binatang, kambing, dan dagingnya dimasak, dijamu orang. Berbeza dengan korban. Korban ni kita sembelih pada hari raya pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kita sembelih korban, dagingnya disunahkan bagi mentah. Kita tak masak, kita bagi mentah-mentah. Itu sunnah. Manakala hari raya manakala sembelihan nazar, kita sembelih, kita niat nak sembelih kerana nazar, berjanji dengan Allah, maka dagingnya disedekahkan semuanya. Kita tak boleh makan. Beza